Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan mengenai kesan rasuah terhadap diri, keluarga, masyarakat dan negara. Yang pertama, saya akan membentangkan pengenalan, iaitu rasuah merupakan satu bentuk jenayah penyalahgunaan kuasa yang terbahagi kepada dua, iaitu menerima atau memberi suapan sebagai upah atau dorongan kepada seseorang individu yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terbahagi kepada beberapa bentuk, iaitu wang, hadiah, bonus, undi perkhidmatan, jawatan, upah dan diskaun. Menurut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, Akta 694 Seksyen 16, iaitu meminta atau menerima suapan merupakan salah satu bentuk kesalahan jenayah rasuah. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bagi bahagian saya akan membentangkan kesan rasuah terhadap diri sendiri. Pertama sekali, dalam Islam, rasuah adalah salah satu dosa yang besar, mendapatkan ancaman keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasuah bukan sekadar kesalahan undang-undang, tetapi juga perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Laknat ini membawa maksud pelaku rasuah akan dijauhkan daripada rahmat Allah dan akan menerima azab yang pedih di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengasaskan bahawa bukan hanya pemberi rasuah tetapi juga penerima rasuah yang akan turut sama dilaknat. Ini menunjukkan bahawa perbuatan rasuah bukan sahaja merosakkan hubungan sesama manusia, bahkan merosakkan hubungan seseorang sesama Tuhannya. Baiklah, bagi yang kesan kedua ialah dari sudut maruah diri. Seorang yang terlibat dalam rasuah akan mengalami kejatuhan maruah di mata masyarakat. Integriti dan kredibiliti yang telah dibina bertahun-tahun boleh musnah dalam sekali mata apabila pelaku rasuah terbongkar. Masyarakat akan mula hilang rasa hormat. Seterusnya, kesan yang ketiga ialah individu yang terlibat dengan aktiviti rasuah berisiko tinggi kehilangan pekerjaan mereka. Setelah perbuatan rasuah mereka terbongkar, mereka boleh dipecat serta disenarai hitamkan daripada mana-mana organisasi, khususnya organisasi kerajaan dan juga korporat. Kehilangan sumber pendapatan boleh memberikan tekanan keuangan yang hebat, bukan sahaja kepada diri sendiri tetapi juga kepada ahli keluarga yang bergantung sepenuhnya dari sumber pendapatan tersebut. Dalam jangka masa yang panjang, hal ini boleh menjejaskan masa depan individu tersebut dari segi ekonomi dan juga peluang pekerjaan. Dan individu itu akan dipandang hina serta dipulaukan. Sebagai contoh, di tempat kerja, rakan sekerja dan majikan mungkin tidak lagi mempercayai individu yang terlibat dengan rasuah, yang akan menyebabkan peluang untuk berkembang dalam kerjaya akan tertutup. Kehilangan integriti ini amat memalukan dan boleh menjejaskan kehidupan sosial seseorang secara menyeluruh. Kesan yang terakhir ialah dari sudut undang-undang Malaysia. Rasuah merupakan kesalahan yang berat. Sesiapa yang didapati bersalah boleh dikenakan hukuman penjara, denda yang berat dan juga penyitaan harta. Agensi seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) memainkan peranan yang penting dalam membenteras jenayah rasuah. Pelaku rasuah juga akan membawa gelaran sebagai pesalah jenayah dan rekod jenayah itu akan kekal seumur hidup. Mereka juga akan kehilangan hak-hak istimewa mereka seperti hak mengundi dan memegang jawatan awam. Hukuman di dunia adalah satu manifestasi awal sebelum balasan yang lebih berat di akhirat kelak. Saya Muhammad Fauzi Effendi bin Along, BW 2416108. Saya akan membincangkan tentang 3.0, iaitu kesan rasuah kepada keluarga. Yang pertama, menghancurkan keharmonian hidup berumah tangga. Rasuah bukan saja perbuatan yang buruk dan keji kepada negara, malah turut menghancurkan keharmonian rumah tangga.
Hal ini dikatakan demikian kerana apabila seseorang melakukan perbuatan ini, suasana dalam rumah akan menjadi tegang akibat hilangnya kepercayaan dan rasa hormat di antara ahli keluarga. Kesannya, pergaduhan dan ketidakpuasan hati sering berlaku sehingga menjejaskan kesejahteraan keluarga. Kedua ialah mengabaikan tanggungjawab terhadap isteri dan anak-anak. Selain daripada kesan kepada negara, keluarga juga boleh terabai apabila ketua keluarga lebih mementingkan keuntungan daripada sumber yang haram, malahan mengabaikan tanggungjawab terhadap isteri dan anak-anak. Hal ini akan menjadikan hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan kasih sayang semakin pudar. Poin yang ketiga iaitu menjatuhkan nama baik keluarga di mata masyarakat. Perbuatan rasuah ini boleh menjatuhkan nama baik keluarga di mata masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana keluarga akan dipandang serong dan menjadi bahan ejekan serta menyebabkan tekanan emosi kepada semua ahli keluarga. Kesannya, reputasi yang telah dibina akan sukar untuk diperbaiki dalam masa yang singkat. Seterusnya, poin yang terakhir ialah peluang pendidikan kanak-kanak akan terjejas. Peluang pendidikan akan terjejas ini dikatakan demikian kerana apabila ibu bapa dihukum akibat kesalahan mereka, sumber kewangan keluarga akan terputus dan menjadi tidak menentu. Kesannya, anak mereka mungkin akan menghentikan pengajian akibat kesukaran untuk mendapatkan wang perbelanjaan harian dan sebagainya. Seterusnya, hal ini akan menyekat potensi mereka untuk terus berkembang dan menjadi seorang yang berguna dalam masa akan datang. Seterusnya saya serahkan kepada pihak yang seterusnya. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai kesan perbuatan rasuah kepada masyarakat. Kesan yang pertama iaitu meningkatkan jurang sosioekonomi. Rasuah telah meningkatkan jurang sosioekonomi antara golongan kaya dan golongan miskin. Golongan kaya iaitu golongan berkuasa seperti pegawai tinggi dan orang kenamaan sering mendapat kelebihan hasil daripada amalan rasuah mereka. Sebaliknya, golongan miskin iaitu golongan pekerja bawahan dan masyarakat miskin terus hidup dalam kesusahan akibat daripada perbuatan rasuah yang dilakukan oleh golongan kaya. Contohnya, terdapat satu kes di mana cuti sakit hanya diluluskan kepada pekerja yang ingin memberi habuan, sogokan ataupun tawaran kepada majikan. Sedangkan cuti itu sepatutnya hak semua pekerja. Kesan yang seterusnya iaitu mengurangkan kualiti perkhidmatan awam. Perkhidmatan awam seperti ahli politik, polis dan tentera yang seringkali didengari selalu terlibat dalam rasuah tidak menjalankan tugas mereka dengan amanah. Hal ini menyebabkan masyarakat hilang kepercayaan terhadap institusi kerajaan. Malah, terdapat segelintir daripada mereka yang melakukan kegiatan rasuah ini secara terang-terangan dan menggunakan ugutan ataupun menawarkan hadiah untuk menutup perbuatan rasuah mereka. Kesan yang ketiga yaitu meningkatkan kadar kemiskinan. Kadar kemiskinan meningkat akibat daripada perbuatan rasuah. Hal ini dikatakan demikian kerana bantuan yang sepatutnya disalurkan kepada golongan memerlukan sering diseleweng oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, golongan miskin tidak mendapat bantuan yang sepatutnya dan mereka terus hidup dalam kemiskinan. Kesan yang terakhir yaitu mengurangkan kemahiran dalam sektor pekerjaan. Rasuah telah menjejaskan kemahiran dalam sektor pekerjaan. Hal ini disebabkan peluang pekerjaan dan kenaikan pangkat tidak lagi berdasarkan kelayakan dan kemahiran, tetapi bergantung kepada siapa yang sanggup memberi rasuah. Hal ini telah menghalang individu yang benar-benar layak untuk maju dalam kejayaan mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bayangkan satu negara yang kaya dengan sumber alam,
rakyatnya berbakat dan infrastrukturnya yang semakin canggih. Namun, negara ini tidak pernah maju. Jalan berlubang, sekolah usang, dan peluang pekerjaan pun semakin mengecil. Kenapa? Sudah tentu salah satu sebabnya adalah rasuah. Okey, saya ingin mengajak anda berfikir sejenak. Bagaimana rasuah boleh menghancurkan sesebuah negara? Pertama sekali, rasuah boleh menyebabkan sektor pembangunan negara terbantut. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap kali ada projek baru, ada sahaja duit kopi yang perlu diberikan. Akibatnya, projek-projek penting seperti pembinaan jalan raya, pembangunan sekolah yang telah usang dan sebagainya menjadi terbengkalai. Negara yang sepatutnya membangun akhirnya terkandas di takuk lama. Negara yang rendah rasuah seperti negara Singapura maju pesat. Bagaimana pula dengan negara yang tinggi rasuah? Sudah tentu pembangunannya lambat, rakyat pun turut menderita. Yang kedua, rasuah boleh menyebabkan dana negara lesap. Cuba bayangkan, wang cukai yang kita bayar setiap tahun sepatutnya digunakan untuk keperluan sekolah, hospital dan jalan raya. Tetapi rasuah, duit itu goib ke poket individu tertentu. Akhirnya rakyat juga yang menderita, rugi. Kemudahan asas tidak dapat ditambah baik dan negara terus ketinggalan dari aspek pembangunan sektor negara. Yang ketiga adalah sistem penguatkuasaan lumpuh. Rasuah juga umpama racun dalam sistem penguatkuasaan. Kerana apabila pegawai undang-undang sendiri pun boleh dibeli, siapa lagi yang kita boleh harapkan untuk menegakkan keadilan? Rakyat hilang kepercayaan, jenayah meningkat, negara pun menjadi semakin tidak selamat. Yang terakhir adalah reputasi negara tercalar. Bayangkan jika nama negara kita sering dikaitkan dengan skandal rasuah di peringkat antarabangsa. Sudah tentu pelabur asing yang ingin melabur di negara kita takut untuk melabur. Manakala negara lain pula turut memandang rendah terhadap negara kita. Akhirnya ekonomi negara merunduk dan masa depan generasi pun akan terjejas. Kesimpulannya, rasuah bukan sekadar isu kecil. Ianya adalah bara yang boleh meruntuhkan negara dari dalam. Jadi, marilah kita bersama-sama menolak rasuah dan membina masa depan yang lebih bersih dan gemilang untuk negara kita. Sekian, terima kasih. Akhir sekali, saya akan membentangkan tentang langkah-langkah bagi mengatasi perbuatan rasuah. Yang pertama ialah pendidikan dan kesadaran awam. Hal ini dikatakan demikian kerana pendidikan awal amatlah penting untuk membentuk integritas seseorang. Sebagai contoh, pihak yang terlibat menyediakan program pendidikan di sekolah, tempat kerja, dan universiti. Peranan media massa juga amat penting bagi menyebarkan maklumat-maklumat melalui media massa yang dapat mendidik masyarakat berkaitan bahayanya rasuah dan juga kepentingan integritas dalam diri. Poin yang kedua, pemerkasaan penguatkuasaan undang-undang dalam negara. Hal ini dikatakan demikian kerana pelaksanaan undang-undang tanpa prejudis adalah penting dalam konteks rasuah. Undang-undang yang adil dan saksama harus dilaksanakan tanpa mengira latar belakang individu. Perkara ini juga termasuk untuk memperkukuhkan kerjasama antara agensi penguatkuasaan dan badan kehakiman untuk memastikan pesalah rasuah dibawa ke muka pengadilan dengan segera. Poin yang ketiga, memberi perlindungan dan ganjaran kepada pemberi maklumat. Dengan memberikan ganjaran dan perlindungan kepada maklumat, hal ini dapat membantu orang ramai melaporkan kes-kes rasuah tanpa takut akan ancaman dan juga hukutan. Ganjaran ini bukan sahaja dalam bentuk kewangan tetapi juga dalam bentuk perlindungan dan sokongan undang-undang. Oleh itu, semua pihak yang terlibat perlulah bekerjasama untuk memastikan maklumat pribadi pemberi maklumat dijaga agar keselamatan mereka terjamin. Yang keempat, meningkatkan gaji dan kesejahteraan pekerja. Hal ini kerana gaji yang rendah dan tekanan kewangan merupakan antara faktor luaran yang menyebabkan seseorang terlibat dalam perbuatan rasuah. Oleh itu, langkah ini dapat membantu mengurangkan kecenderungan individu untuk terlibat dalam rasuah. Sekian, terima kasih.
Kesimpulannya, rasuah memberi kesan yang negatif kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Penguatkuasaan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 amat penting untuk membenteras jenayah ini dan memastikan negara bebas rasuah. Di samping itu, dalam Islam juga, perbuatan rasuah adalah dosa besar yang membawa kepada kemudaratan di dunia dan di akhirat. Oleh itu, semua pihak perlulah berganding bahu bagi meningkatkan integriti dan kesedaran bagi melahirkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Itu sahaja dari kumpulan saya. Sekian dan terima kasih.